semua murid, bertemu lagi kita dalam video cikgu. Dalam video kali ini, cikgu ingin berkongsi tentang rumusan BM-SPM KSSM, iaitu bagaimanakah caranya kita menulis ayat pendahuluan. 各位同学大家好，在今天的视频里，老师要跟大家分享 ayat pendahuluan rumusan. Daripada video cikgu yang lepas, iaitu panduan umum rumusan BM KSSM, murid-murid sepatutnya telah sedia maklum bahawa soalan rumusan ini terdapat dalam kertas 2 Bahasa Melayu bahagian C, soalan ke-9. Masa untuk menjawab soalan ini ialah 45 minit dan jumlah markah ialah 30 markah. 同学们，在老师之前的那个视频中，老师已经分享了 rumusan BM-SPM 的 panduan umum， 那就是简单的介绍，所以你们应该是知道了这个 rumusan 是我们第二试卷里面的第9题。回答时间是45分钟，满分是30分。Murid-murid, daripada markah penuh 30, kita dapat bahagikan kepada isi 20 markah, bahasa 10 markah. Untuk isi, kita perlu ada 1 ayat pendahuluan, 8 isi dan 1 ayat penutup. Manakala untuk markah bahasa dinilai secara holistik berdasarkan penggunaan bahasa murid dan dapat dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu cemerlang, baik, sederhana dan lemah. 同学们，从满分30分，我们可以分为内容20分、语文10分。内容方面，我们一定要有一个开头、8个内容和1个结尾。语文方面，你要知道的是，语文是看整体的。Rumusan yang ditulis tidak melebihi 120 patah perkataan dan hendaklah ditulis dalam bentuk esei, iaitu sama ada 3, 4 atau 5 perenggan. 同学们，我们所写的 rumusan 不超过120个字，然后写成3、4 或5段。Baiklah murid-murid, mari kita lihat bagaimanakah caranya kita menulis ayat pendahuluan rumusan. Yang pertama, ayat pendahuluan ditulis dalam perenggan pertama rumusan. Dan yang kedua, 1 ayat pendahuluan yang lengkap diberi 2 markah. 同学们，让我们来看看我们要怎么样写 rumusan 的 ayat pendahuluan 开头。第一，开头的造句写在 rumusan 的第1段。第二，完整的开头造句我们得2分。Yang ketiga, pendahuluan ditulis sebagai 1 ayat bermula dengan rumusan membincangkan. Yang keempat, murid perlu membaca dan memahami semua bahan yang diberikan dalam soalan rumusan, iaitu sama ada 2 atau 3 bahan daripada berbagai sumber seperti prosa, puisi dan grafik. 第三，开头只是写1个造句，由 rumusan membincangkan 开始。第四，学生必须阅读和明白全部资料，例如文章、诗歌和图表。
Yang kelima, murid perlu mengenal pasti tema bahan dan fokus dalam 2 atau 3 bahan tersebut. Contoh tema adalah seperti sukan, kesihatan, pendidikan, kerjaya, pertanian, kejiranan, pelancongan, alam sekitar, semangat patriotik dan lain-lain. 同学们，第5项是学生要确认资料中的主题和焦点。我们这边乳木3的主题包括了运动、健康方面的，还有其他的主题。Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh ayat pendahuluan. Yang pertama, pendahuluan 2 fokus. Pendahuluan 2 fokus haruslah kita tulis begini. Rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. Yang kedua, pendahuluan 3 fokus. Formulanya, rumusan membincangkan fokus 1, fokus 2 dan fokus 3。同学们，这边有2种写开头的 formula。第一就是2个 fokus 的开头，由 rumusan membincangkan 开始，接着就是写 fokus 1 dan fokus 2。第二种是3个焦点的开头，也是由 rumusan membincangkan 开始。接着就是写 fokus 1, fokus 2 dan fokus 3. Seterusnya, marilah kita lihat jenis-jenis fokus dalam bahan rumusan. Kita ada banyak jenis fokus ya. Yang pertama, punca. Yang kedua, langkah. Yang ketiga, kesan. Yang keempat, kebaikan. Kelima, keistimewaan. Keenam, kesan buruk. Dan dalam jadual ini, cikgu telah masukkan ya banyak kata yang bersinonim dengan perkataan-perkataan tersebut ya untuk makluman murid. 同学们，让我们认识资料中的焦点。我们有很多种焦点。第一就是punca，那就是原因。第二langkah就是方法。第三kesan 后果。第四kebaikan 好处。第五keistimewaan 特点。第六kesan buruk 坏效果。这边老师有放焦点的同义词，所以你会看到每一个种类都有很多个字。Fokus seterusnya ialah kewajiban, sumbangan, cadangan, kekangan, ciri dan matlamat. Fokus seterusnya prospek, fenomena, pengajaran, inisiatif, persediaan dan kemahiran. Inilah jadual yang memuatkan banyak jenis fokus ya. Jadi murid-murid bolehlah membuat persediaan dan melihat ya setiap fokus ini cikgu telah letakkan ya perkataan yang bersinonim. Jadi ada banyak perkataan yang sama maksud. 同学们，你们注意一下这边的焦点，老师有放它的同义词，所以你会看到很多，所以总共有18种 fokus. Murid, kita akan cuba membina ayat pendahuluan berdasarkan soalan rumusan ya. Jadi, perhatikan di sini ialah soalan rumusan yang pertama. Kita lihat arahan soalan, baca petikan dan teliti bahan grafik yang disediakan di bawah. Kemudian, buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan bahan. Jadi, daripada arahan ini, kita dapat beberapa info. Yang pertama,
Soalan rumusan kita berdasarkan dua bahan, iaitu petikan dan bahan grafik. Jumlah perkataan rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan dan rumusan kita digalakkan menggunakan ayat sendiri. 同学们，我们要学习写 ayat pendahuluan rumusan， 所以我们是跟着题目的。这边有一个题目指示，从题目指示我们看到的是，我们的这个rumusan是有两个bahan， 那就是文章和图表。题目那边也有提醒我们，rumusan不能超过120个字，和写rumusan的时候，我们是尽量用自己的造句。Baiklah, murid-murid perhatikan, ini ialah contoh bahan rumusan 1. Okey. Satu soalan rumusan, kita dapat dua bahan. Kadang-kadang kita akan diberi 3 bahan ya. Jadi dalam contoh ini, 2 bahan. Bahan pertama, seperti dalam arahan, kita ada petikan. Dan bahan kedua ialah grafik. 同学们，这个就是我们的第一个题目。第一个题目这边有2个资料，那就是一个是文章，第二是图表。这2样都有同样的主题，那就是爱国精神。Kedua-dua bahan ini mempunyai tema yang sama, iaitu semangat patriotik. Sebagai cara untuk menulis menulis pendahuluan, murid-murid haruslah membaca petikan yang diberikan. Baik, bahan 1 ialah petikan. Apabila kita membaca, kita dapat kena pasti fokus-fokus yang terdapat dalam petikan. Jadi, selain kita dapat tema, kita akan dapat fokus. Jadi, dalam bahan ini terdapat 2 fokus. Okay, yang cikgu buat garis petak merah dalam petikan. Ini ialah fokus 1. Usaha-usaha meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Manakala dalam petak biru, bergarisan biru, itu ialah isi untuk fokus 2, iaitu tanggungjawab generasi muda untuk meningkatkan semangat patriotik. 同学们，我们要找petikan里面的 focus， 就是要看过这些字，就是要读整个文章我们要读。所以从这个文章里面，我们的第一段是用红线来画啊，第一段啊，这边不是题目指示的红线啊，是文章的第一段的红线，红格子里面那个就是我们的 focus 1。然后在这个第2、第3段有蓝色线的格子，那个就是我们的 focus 2。OK，focus 1就是我们要用什么方法来提升年轻人的爱国精神。Focus 2就是想这个年轻人的责任来提升爱国精神。Untuk soalan ini kita dapat bahan kedua iaitu grafik ya. Bahan dan petikan mempunyai tema yang sama ya, semangat patriotik. Jadi daripada gambar ataupun grafik ini kita dapat beberapa isi ya. Isi tentang apa? Tentang fokus 1. Itu usaha-usaha meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. 同学们，这个题目的第2个资料是图表 graphic。这个 graphic 跟文章一样，拥有同样的主题，那就是 semangat patriotik 爱国精神。从这个简单的图表，我们也要找资料。这个isi 这个内容是有关 fokus 1
那就是 usaha-usaha meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda。这个红圈的就是我们找到的内容。Murid-murid, yang cikgu bulatkan ya, guna garisan merah ini, inilah isi-isi untuk usaha-usaha meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Murid-murid, setelah kita meneliti dua bahan dalam soalan rumusan pertama, dapatlah kita membina satu ayat pendahuluan. Ingat ya, ayat pendahuluan kita tulis sebagai perenggan pertama dalam jawapan rumusan kita. Jadi oleh sebab dua bahan ini mempunyai dua fokus, jadi kita haruslah menggunakan formula pendahuluan dua fokus, iaitu ayat pendahuluan kita bermula dengan rumusan membincangkan dan diikuti oleh fokus 1 dan fokus 2. Jadi akhirnya dapatlah kita menulis ataupun membina ayat pendahuluan begini. Rumusan membincangkan usaha-usaha meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda dan tanggungjawab generasi muda untuk meningkatkan semangat patriotik. Ayat ini kita dapat 2 markah kerana ayat ini ialah ayat pendahuluan yang lengkap. 同学们，我们已经看了 soalan rumusan E 的2个资料，所以现在我们知道的是那2样 bahan 或者资料拥有2个焦点，所以我们要用2个焦点的开头来写这个 ayat pendahuluan。我们的开头当然是由 rumusan membincangkan 开始，接着就是 fokus 1 dan fokus 2。所以我们的 ayat pendahuluan 完整的开头就是 rumusan membincangkan usaha-usaha meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda dan tanggungjawab generasi muda untuk meningkatkan semangat patriotik。我们把2个焦点放在这个造句里面，我们得到满分，就是2分。Murid-murid, kita teruskan perbincangan dengan melihat arahan soalan rumusan kedua. Baca petikan dan sajak di bawah dengan teliti. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan sajak. Jadi daripada arahan ini kita dapat beberapa info. Yang pertama, soalan rumusan kita berdasarkan 2 bahan, iaitu petikan dan sajak. Dan kita punya jawapan ya, kita punya jawapan rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan dan jawapan kita seboleh-bolehnya kita menggunakan ayat sendiri. 同学们，我们再看soalan rumusan kedua， 第二，这个就是第2题的题目指示。OK， 你会看到的是，从这个题目指示，我们知道我们的题目是根据2个bahan，那就是文章和诗歌。从这个题目指示，我们也知道rumusan是不超过120个字，和写rumusan我们尽量用自己的造句。Baiklah murid-murid, ini ialah contoh bahan rumusan 2, iaitu soalan kedua kita ya, melibatkan 2 bahan juga, iaitu bahan pertama petikan dan bahan kedua sajak。同学们，这个就是我们第2题 rumusan 第2题的整个资料。我们的bahan有2种，那就是文章和诗歌。
Murid-murid, inilah bahan satu, iaitu petikan. Daripada bahan ini, kita perlu baca ya, kita baca dan fahami jenis isi yang terdapat dalam petikan ini untuk mencari fokus. Jadi, daripada perenggan pertama, kita dapat fokus tentang faktor-faktor yang telah cikgu buat petak bergarisan biru. Seterusnya, dalam perenggan kedua, kita dapat beberapa isi untuk fokus yang pertama, iaitu kelebihan permainan congkak. Dan yang perenggan yang ketiga, kita dapat ada dua fokus ya, ada isi untuk kelebihan permainan congkak dan ada isi untuk faktor-faktor permainan congkak kurang diminati. Jadi, bahan pertama bertemakan permainan congkak. Dan di sini kita semasa membaca, kita kena pastilah isi-isi yang terdapat dalam petikan. 同学们，这个文章是属于 permainan congkak 的这个主题 ，OK， 都是关于到 permainan congkak。所以从我们的阅读，我们要读这个文章啊，我们得到的是这个文章有讲到两种内容，就是两种焦点。第一个焦点就是 permainan congkak 的好处，第二个焦点是 什么原因使到permainan congkak 没有被受欢迎。 Seterusnya, dalam bahan kedua iaitu sajak. Apabila kita membaca sajak ini, kita juga dapat kesan kelebihan permainan congkak ya, yang masih lagi merupakan fokus satu. Jadi yang cikgu buat petak bergarisan merah, itulah isi-isinya. Okay? Jadi dalam bahan pertama dan kedua ada kelebihan permainan congkak. 同学们，这个就是我们的第二个资料，第二个bahan，那就是诗歌。在这诗歌里面，当我们读的时候，我们也是找到了 kelebihan permainan congkak 的好处，所以这个也是我们的 fokus 1。 Setelah kita meneliti fokus-fokus dalam bahan 1 dan bahan 2, dapatlah kita membina ayat pendahuluan bagi soalan rumusan kedua ini. Baik, jadi oleh sebab dua fokus, jadi kita perlulah membina ayat pendahuluan dua fokus. Jadi formulanya murid-murid harus ingat ya, bermula dengan rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. Okey, jadi ayat pendahuluan yang lengkap ialah rumusan membincangkan kelebihan permainan congkak dan faktor-faktor permainan congkak kurang diminati. 同学们，当我们已经找到了资料中的焦点，我们得到的是两个焦点，所以我们要用这两个焦点来写我们的开头。我们的开头由 rumusan membincangkan 开始，接着就是把 fokus 1 dan fokus 2写进去。所以我们的完整造句就是这样子。Rumusan membincangkan kelebihan permainan congkak dan faktor-faktor permainan congkak kurang diminati. Daripada penerangan yang cikgu buat ya dalam slide-slide sebelum ini, dapatlah kita memperoleh sedikit panduan umum untuk membina ayat pendahuluan. Yang pertama, kita baca arahan soalan rumusan dan daripada arahan itu dapatlah kita kena pasti jenis bahan ya, sama ada petikan, grafik atau puisi. Yang kedua, baca petikan dan kaji grafik atau puisi yang diberikan.
Daripada bacaan dan penelitian kita, dapatlah kita kena pasti fokus bagi setiap bahan。同学们，从老师刚才的讲解，我们就可以知道了，要回答这个，要写这个 ayat pendahuluan， 首先我们一定要读这个 arahan soalan 题目指示。从题目指示这边，我们就会看到我们有的几个资料，那就是文章、图表或者诗歌。接着就是我们要读所给的文章和我们要观察我们看到的这个图表，或者我们要读诗歌。从这几样 bahan 我们就会得到焦点，就是每一个资料的焦点 fokus。Sekian saja perkongsian cikgu tentang ayat pendahuluan rumusan. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua ya. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang. Terima kasih. 同学们，今天的分享就到此。老师希望同学们会明白老师的讲解。我们下个影片再见哦，拜拜。